Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, alhamdulillah, saya harap semuanya sihat. Kita dapat lagi sambung pengajian kita dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 1. Hari ini pelajaran yang ke-7, iaitu Iblis dan Syaitan yang Durjana. Iblis dan Syaitan yang Durjana. Nak belajar pasal Iblis ni, pasal Syaitan. Okey, siapa pernah nampak Iblis? Tak ada kan. So Iblis dan Syaitan ni adalah perkara-perkara ghaibiyat ataupun perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, tidak boleh dilihat oleh mata kasar lah. Iblis dan Syaitan ni, tapi kita kena tahu, percaya bahawasanya diorang ni wujud, dan segala perkara yang jahat itu berasal daripada golongan ni lah, Iblis dan Syaitan ni. Okey, yang ni kita nak, kalau dalam buku teks muka surat 31, dalam buku teks muka surat 31. Okey, kalau ada buku teks buka muka surat 31. Okey, ayat ni saya baca, awak ikut boleh? Okey, boleh on mic. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Okey, sadaqallahul azim. Okey, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, berilah hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis. Dia enggan dan takbur dan dia tergolong dalam golongan orang kafir. Pada kisah ni berlaku dalam syurga lah. Bila dijadikan Nabi Adam tu, Allah berfirman, tunduklah ataupun berilah hormat kepada Nabi Adam. Semua malaikat ataupun semua yang ada di dalam syurga tu memberikan hormat kepada Nabi Adam kecuali iblis. Iblis tak cakap lagi, kenapa? Boleh. Kenapa aku kena beri hormat kepada iblis? Sedangkan kena beri hormat kepada iblis, kena bagi hormat kepada Adam. Sedangkan Adam ni cuma diperbuat ataupun diciptakan daripada tanah. Sedangkan aku ni, iblis cakap, daripada api. Lagi hebat daripada penciptaan Adam. So kenapa aku kena tunduk pada Adam? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam alaihissalam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, dan makanlah daripada makanan syurga apa-apa sahaja yang kamu sukai sepuas-puasnya, dan janganlah kamu menghampiri pokok itu. Jika kamu menghampiri pokok ini, maka kamu akan tergolong dalam golongan orang yang zalim. Allah cakap lagi pada Nabi Adam, duduklah kamu dengan isteri kamu dalam syurga ni dan makanlah apa sahaja yang kamu nak kecuali satu je. Jangan pergi dekat pokok tu. Satu pokok tu kan. Dan kalau kamu pergi menghampiri pokok tersebut ataupun makan daripada apa yang ada dalam pada pokok tu, maka kamu tergolong dalam orang-orang yang zalim. Okey, fa azallahuma asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Okey. Dan setelah itu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan daripada nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi serta manfaat kesenangan hingga suatu masa, iaitu mati. Dan pada ketika tu, walaupun Allah telah melarang Nabi Adam alaihissalam dengan isterinya supaya jangan hampir kepada pokok tu, tapi syaitan ni dengan segala tipu daya, dengan segala helah dia sedaya upaya cuba untuk Nabi Adam dan Hawa tu menghampiri pokok tersebut dan membuatkan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada mereka dan diturunkan ke
ke dunia. Maka bila diturunkan ke dunia, maka hilanglah nikmat-nikmat yang Nabi Adam dan Hawa tadi tu, yang dia orang nikmat yang dia orang dah dapat semasa dalam syurga tu, semuanya hilang. Tapi sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain. Di dalam dunia ni pun kita ada lagi yang jenis bermusuh-musuhan. Macam contoh orang Yahudi sekarang ni tengah bermusuh dengan orang Islam. Bermusuh antara siapa? Manusia dengan robot ke? Tak. Manusia dengan manusia juga. Okey, dan kamu disediakan tempat kediaman di bumi. Kita semua ni ada tempat duduk di bumi. Bermula daripada Nabi Adam hari tu lagi, serta mendapat manfaat kesenangan. Ada kesenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala hingga suatu masa, iaitu saat-saat kematian. So daripada ayat ni kita kena tahulah bahawasanya kita yang hidup sekarang ni satu masa nanti akan dimatikan. Kita satu masa nanti akan meninggal. Sekarang macam saya ni, Allah baru uji dengan kesakitan, dengan sakit, nak hapus dosa, dan belum lagi ujian sampai tahap kepada kematian lagi. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang Maha Pengampun, penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. Kemudian bila dah diturunkan ke dunia, Nabi Adam pun sedar bahawasanya dia telah melanggar ataupun dia terlupa tentang larangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan menghampiri pokok tu, tapi dia tetap juga mendekati pokok tu dan makan hasil daripada pokok tersebut, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada dia, dan dia pun segera bertaubat. Bila dia dah tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala ni marah disebabkan oleh perlakuan dia tadi tu, maka Nabi Adam pun berdoa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala terima semua taubat dia. Dan yakinlah kita bahawasanya Allah itu Maha penerima taubat, lagi Maha Mengasihani. Okey. Okey, seterusnya ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis. Okey, ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis. Kita tahu bahawasanya malaikat ni adalah makhluk Allah yang mana malaikat ni adalah taat. Kerjanya adalah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iblis ni pula adalah kerja dia adalah mengajak manusia kepada menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza di antara dua makhluk ni. Okey. Kita tengok malaikat. Malaikat ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka para malaikat ni akan melakukan segala arahan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan malaikat dengan Allah merupakan perhambaan secara mutlak. Perhambaan secara mutlak. Malaikat akan menuruti apa sahaja
suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala mutlak. Sebab tu iman, kalau kita berbincang tentang bab iman, iman malaikat ni adalah iman yang tidak berkurang, sentiasa menaik. Sedangkan iman kita manusia ni ada masanya bertambah, ada masa berkurang. Boleh jadi waktu pagi iman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ni memuncak tinggi. Bila waktu petang dah kurang sikit. Disebabkan oleh perbuatan kita, perlakuan kita, tindak tanduk kita tu akan ada masanya kita ingat, betul-betul ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada masa kita terus lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak berlaku pada malaikat. Malaikat tidak melanggar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka dicipta tanpa nafsu dan keinginan. Malaikat ni dia tak ada nafsu. Iblis pula dia ada nafsu saja. Manusia dia ada akal dan ada nafsu. Sebab tu bila adanya akal dan nafsu akan menjadilah iman yang bertambah dan berkurang tadi tu. Dan mereka melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Malaikat ni ada berapa? Okey, malaikat ada banyak, tetapi yang kita perlu, yang kita wajib ketahui ada 10. Yang pertama, Jibril. Okey, Jibril. Yang pertama Jibril, iaitu malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasulnya. Yang kedua, Mikail. Okey, Mikail, tugas malaikat Mikail ni adalah menurunkan rezeki. Rezeki yang diturunkan ni adalah tugas malaikat Mikail. Yang ketiga, Israfil. Yang ketiga, Israfil, iaitu malaikat yang meniup sangkakala. Bila sangkakala ni berlaku, bila terjadinya kiamat nanti, dia akan tiup sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika tiupan yang pertama akan menghancurkan isi dunia dan seluruhnya, semua yang ada ni semuanya akan musnah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Lepas tu Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil ni, kemudian dia akan tiup sangkakala yang kedua, dan bermulalah semua makhluk, semua manusia, kita semua manusia ni akan berjalan menuju ke destinasi yang satu, iaitu padang mahsyar. Okey, yang keempat, Israel. Israel ni mencabut nyawa, ataupun malaikat yang tugasnya adalah mengambil nyawa. Kan dalam satu lagu tu, bila Israel datang memanggil, kita bila dengar lagu tu pun kita dah rasa macam takutnya, kan? Kita tak tahu. Sedangkan saat sakaratul maut tu terjadi, Nabi sendiri pun dia cakap sakitnya sakaratul maut, apatah lagi kita hamba ataupun umat dia ni. Kalau Nabi pun boleh rasa kesakitan sakaratul maut, kita apatah lagi. Okey. Kemudian Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ni adalah 2 malaikat yang menyoal di dalam kubur. Bila seseorang itu meninggal dunia, maka selepas kita dikebumikan, maka akan datang malaikat Munkar dan Nakir menyoal di dalam kubur. Dan soalan-soalannya telah pun bocor sekarang, kan? Cuma tinggal lagi segala amal ibadat kita yang akan menjawab soalan-soalan
Munkar dan Nakir di dalam kubur ni nanti. Yang mana masa tu tangan akan bercakap, mata akan bercakap, amal ibadat kita yang akan jawab soalan Munkar dan Nakir tu. Okey. Kemudian Raqib yang mencatat amalan kebaikan. Malaikat belah kanan orang kata Raqib. Atid mencatat amalan belah kiri, amalan kejahatan. Kemudian yang seterusnya Ridwan menjaga pintu syurga dan Malik penjaga pintu neraka. Okey, itu adalah 10 malaikat yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal nama dan tugas dia. Okey, yang seterusnya Iblis. Iblis ni sifat dia adalah Iblis sifat dia berbeza daripada sifat malaikat. Pada peringkat awal, perlakuan Iblis menyerupai perlakuan malaikat yang sentiasa patuh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi segala-galanya berubah apabila Iblis enggan tunduk hormat kepada Nabi Adam setelah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca tadi tu. Dan semua malaikat tunduk hormat kecuali Iblis. Keingkarannya itu disebabkan oleh sifat sombong dan takbur. Iblis pula dia ni berbangga dengan kejadian asalnya yang dirasakan lebih baik daripada Nabi Adam, yang mana yang saya cakap tadilah, Iblis dan syaitan ni diciptakan daripada api, yang mana dia kata api tu lagi mulia, lebih baik daripada tanah, dan tak ada sebab kenapa dia yang diciptakan oleh api ni kena tunduk kepada Adam yang diciptakan oleh tanah. Okey. Okey, seterusnya syaitan, Iblis dan syaitan menyesatkan manusia. Okey, syaitan memperdayakan manusia sejak Nabi Adam lagi, kan? Nabi Adam dan isterinya ditipu oleh Iblis sehingga mereka diturunkan ke bumi. Sejak itu, Iblis dan syaitan terus berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Antara cara syaitan menyesatkan manusia adalah dengan menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia. Menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia. Syaitan ni, benda penyakit was-was tu adalah berasal daripada syaitan lah. Kalau awak rasa macam apa, tiba-tiba je rasa, biasanya kalau was-was ni kita tak yakin dengan apa yang kita dah buat. Contohnya awak pergi ambil wuduk, basuh tangan lepas tu awak basuh muka, tiba-tiba datang rasa was-was dalam hati. Awak basuh muka awak ni dah berapa kali jirus air dah, tapi awak tetap rasa tak cuci lagi ni, rasa tak betul lagi ni ambil wuduk ni. Sedangkan kita diajar untuk ambil wuduk, kalau basuh yang wajibnya satu basuhan ke muka dan dapat pahala sunat sekiranya buat benda tu sebanyak 3 kali, kan? Tapi penyakit was-was ni datang dengan awak duk basuh je, basuh, ambil air, tak cuci lagi ni, tak bersih lagi ni, tak rata lagi ni air, ambil lagi basuh muka aja dah setengah jam. Bayangkan, baru ambil wuduk tapi basuh muka je setengah jam. Baru basuh muka je, basuh tangan hingga siku lagi. Sampaikan kulit ni dah jadi macam, kalau awak perasan tak, kalau awak main air banyak-banyak, kulit kita akan jadi mengecut, kan? Sampaikan
kecut habis dah kulit-kulit ni, tak selesai lagi ambil wuduk. Okey, dah lah ambil wuduk dah setengah jam, nak solat lagi, datang lagi was-was, penyakit was-was tu. Nak niat dan takbiratul ihram, Allahu akbar, tak boleh ni, tak masuk niat tadi. Akak lagi Allahu akbar, tak boleh lagi. Padahalnya biasanya kita ni sekali Allahu akbar tu dah jadi dah sempat niat apa benda semua, tapi syaitan datang ke penyakit was-was ni, duduk main Allah, tak masuk. Tak solat lah kita, setengah jam lagi Allah saja kan, duk angkat, tak boleh solat. Datangnya penyakit was-was. Okey, yang kedua, tugas syaitan ni, dia nak sesatkan manusia dengan cara menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam yang mak kita selalu cakap lah, datang pagi-pagi kejut solat subuh. Bila kejut solat subuh, setan pun duduk atas mata, relax dah dulu, baru pukul 6, tidurlah 5 minit lagi, sempat lagi tu, tak lambat sangat lagi nak solat subuh. Kita dah 5 minit terbangun lagi, syaitan pun cakap, alah tidurlah sikit lagi, baru 5 minit, subuh baru je masuk, 6.30 boleh solat lagi. Kita pulayan tidur balik. Tiba-tiba sedar pukul 9. Lepas tu kelas dah nak mula, masuk kelas tanpa solat subuh. Mandi tak apa, tak mandi pun sebab boleh offkan video, orang tak nampak. Assalamualaikum, waalaikumsalam ustaz. Okey, padahal baru bangun, baru tarik mata tu baru duk kesat-kesat, duk buang tarik mata. Okey, yang ketiga, menghasut supaya melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini tugas syaitan. Apa yang dilarang oleh Allah itulah suruhan syaitan. Yang Allah larang tu itulah yang dia suruh, yang Allah suruh tu itulah yang dia dilarang. Dia terbalik. Yang keempat, menimbulkan perasaan riak apabila beramal. Yang ni bahaya, menimbulkan perasaan riak apabila beramal. Kita bagi sedekah, contohnya, pergi ke masjid je bagi sedekah dalam tabung. Syaitan kata, handphone ada buat apa, kau nak sedekah ni, ala-ala sedekah, suruhlah member ambil gambar biar nampak sikit duit tu. Awak pun sambil letak tu suruh kawan awak tangkap gambar. Lepas tu awak pun post dalam FB ke dalam Insta ke, okey, dan sedekah, nampak 100. Orang pun komen lah, baguslah Mukris, 100 dia sedekah hari ni. Tak, contoh nak menimbulkan perasaan riak apabila beramal tu. Usahakan macam tu. Kadang-kadang perasaan riak ni timbul apabila kita rasa macam kita baca sesuatu sedap, contohnya kita jadi imam, kita rasa kita lah yang paling sedap bacaannya. Perasaan riak ni dia akan timbul dengan cara macam tu. Kadang-kadang kita pergi ke masjid pun, bila seseorang imam tu baca, contohnya dia baca Al-Fatihah kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita pun dengar, Allah, imam ni, kalau aku jadi imam lagi sedap suara aku daripada suara dia. Tu riak lah tu. Kita sendiri akan rasa, imam ni betul tak betul ni, belajar tak belajar ni kan, nak jadi imam, dengar aku baca sedap aku. Kita akan rasa kita je yang lebih daripada orang lain. Kita akan rasa kita je yang perfect, orang lain semuanya salah. Itu riak. Kadang-kadang orang kata, orang puji kita baca something, sedaplah suara kau, best lah suara, well, kita pun kan. Okey,
Yang kelima, cara syaitan menyesatkan manusia tu adalah dengan menggalakkan amalan yang sesat. Menggalakkan amalan yang sesat. Kita yakin dengan dan percaya dengan amalan-amalan sesat. Percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa percaya pada Allah? Kena percaya pada benda lain lah. Duit tu yang bagi kita segala-galanya bukan Allah. Contohnya kan, kau yakin ke, syaitan kata, kau yakin ke Allah tu yang bagi segala-galanya? Bukan kau dapat kereta ni hasil titik peluh kau ke? Daripada duit tu kita dapat kereta, daripada duit tu dapat phone. So syaitan tu dia ajak kita untuk sembah duit, jadi hamba duit, bukan hamba Allah dah. Tu tugas dia. So kita sendirilah yang kena hindarkan, pandai-pandai hindarkan diri kita daripada jerat syaitan ni. Okey, seterusnya kalau awak tengok dalam buku teks awak tu, dia ada cerita tentang perintah dan larangan Allah kepada Nabi Adam. Perintah Allah adalah menghuni dan nikmat makanan dalam syurga. Kemudian dia kata jangan menghampiri sejenis pokok yang kita huraikan tadi itulah. Okey, kemudian kita tengok cara. Ada yang baru masuk ke? Kenapa? Sekejap Okey, cara menghindari godaan syaitan. Cara menghindari godaan syaitan. Okey. Dia kata Islam mengajar umatnya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya serta berusaha menghindari godaan dan gangguan syaitan. Cara untuk menghindari godaan syaitan ini meliputi aspek akidah, ibadah dan akhlak yang boleh digambarkan seperti sebatang pokok yang berbuah. Okey, kita boleh gambarkan cara nak hindarkan godaan syaitan ni daripada beberapa sudut, beberapa aspek, iaitu akidah, ibadah dan akhlak, yang mana digambarkan oleh sebatang pokok yang berbuah. Okey, kalau awak tengok dalam buku teks pun ada gambar pokok, dalam slide ni pun ada gambar pokok. Okey, tunjang ataupun akar daripada akar untuk kita menghindarkan diri daripada godaan syaitan ni, maksudnya tunjang. Tunjang ni adalah benda yang paling asas. Tunjang kat mana? Bawah kan? Akar tunjang. Awak belajar kan akar tunjang? Tunjang tu kat bawah. Akar dia. Akar tu apa yang penting adalah akidah. Kita kena kuatkan akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan beriman kepada semua rukun-rukun iman. Apa rukun iman? Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ikutlah. Yang kedua, beriman ke mukris, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada sebut je, tak apa, tak ikut tu pun. Beriman kepada hari kiamat lagi. Baru 3. Rasul lagi. Qada dan qadar lagi, satu lagi.
beriman kepada kitab. Okey, kita kena yakin dan percaya dan mempercayai rukun iman. Itu tunjang, itu asas untuk menghindarkan diri kita daripada godaan syaitan. Okey, dalam sebatang pokok dia ada, selepas akar dia ada batang. Batang ni adalah dengan ibadat wajib, iaitu dengan menunaikan ibadat wajib. Contoh dia solat, puasa, zakat, haji itu tiang. Tadi tunjang, ini batang. Kan? Batang yang besar tu. Okey, kemudian dahan-dahan dia adalah ibadat sunat. Kita kena memperbanyakkan ibadat sunat je. Seperti solat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, banyakkan sedekah. Okey, kemudian dalam satu pokok tu yang terakhir sekali adalah buah. Buahnya adalah akhlak. Bila kita dah berpegang dengan akidah yang betul, batang dia kuat dengan ibadat-ibadat wajib, kemudian dahan-dahan dia kuat dengan ibadat-ibadat sunat, maka hasilnya adalah buah. Buah ni adalah akhlak. Akhlak, iaitu menghias diri dengan akhlak-akhlak yang mahmudah. Bila akarnya kuat, batangnya kuat, dahannya kuat, maka akan timbullah buah yang buah yang sedap lah. So dalam diri kita ni, kalau kita apply balik daripada contoh sebatang pokok ni yang ada dalam diri kita, bila kita berpegang dengan akidah yang betul, ibadat kita buat, ibadat sunat kita buat, maka dengan sendirinya kita akan berakhlak dengan akhlak yang baik. Memulakan dengan yang seterusnya, memulakan sesuatu dengan bacaan isti'azah, basmalah dan doa. Tu contoh dia. Kita nak buat sesuatu perkara, kita mulakan dengan baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kita berdoa. Itu contoh akhlak yang baik. Banyak lagi lah. Dan bila kita mulakan sesuatu itu dengan membaca a'udzubillah dan bismillah, maka dengan sendirinya syaitan tu tak akan dekat dengan kita. Kita dah memang berdoa untuk menghindarkan diri daripada syaitan. So a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Tuhan daripada syaitan yang direjam. So bila kita selalu amalkan perkara tu, amalkan ayat tu, syaitan tak akan berada dekat dengan kita. Okey, next. Yang terakhir. Okey, pengajaran ayat. Yang pertama, kita perlulah mencontohi malaikat dalam memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bantahan. Kita kena, okey, kalau dalam solat ni, saya bagi contoh solat. Contohnya orang ajak awak solat, jom solat, kita pun jawab, kau solat dulu, aku solat ajak lagi. Tiba-tiba awak tak solat. Okey, masa tu awak akan jadi seorang yang derhaka, fasik, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita kena contohi malaikat dan memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah tanpa ada bantahan. Itu kalau awak cakap tak apalah aku solat je lagi, tiba-tiba awak tak solat, itu baru derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu kes lagi, orang ajak awak solat, jom solat, kau solat lah, solat tu tak wajib pun untuk aku. Okey, kalau awak cakap macam tu, pada masa tu awak adalah dalam kalangan orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab awak dah apa orang kata dah mengingkari suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkar suruhan Allah, kafir. Tak buat apa yang Allah suruh, berdosa, fasik, derhaka. Kalau engkar, cakap solat tu tak wajib, awak kufur. Okey, yang kedua,
kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takabur, kerana sifat ini merugikan diri kita sendiri. Sombong dan takabur ni adalah merugikan diri kita sendiri. Apa sifat sombong dan takabur? Sifat sombong apa? Yang pertama, yang paling dekat dengan kita. Sombongnya kita ni, lepas solat tak baca doa, contoh dia. Awak solat, lepas solat awak tak baca doa. Okey. Ya. Okey. Charge lah. Okey. Kita cepatkan. Okey. Jauhi sifat sombong dan takabur, kerana sifat ini merugikan diri sendiri. Saya bagi contoh sifat sombong ni adalah macam contoh kita tak berdoa selepas solat. Pada masa tu kita tak berdoa tu, Allah kata ud'uni fastajib lakum, doalah ke apa-apa kepada aku, sesungguhnya aku akan perkenankan. Tapi kita ni sombong, hebat rasanya sampaikan kita tak berdoa langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah habis bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun, tak sempat nak berdoa pada Allah. Dan benda tu tak merugikan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan kita merugikan diri kita sendiri. Sebab kita manusia ni tak lari daripada meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tu dia tak perlu orang bantu dia. Okey, yang ketiga, kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat di dunia dan di akhirat. Kita mesti ataupun seharusnya jadikan diri kita ni supaya tidak terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat, kita mestilah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan dosa, kerana pintu taubat Allah itu sentiasa terbuka. Jangan sampai nak mati baru nak bertaubat. Okey. Sebab kalau dah tiba sakaratul maut tu, pintu taubat dah tertutup, tak ada guna lagi dah kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ni bertaubatlah kita dengan sesungguhnya, kerana Nabi dia bersabda, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana aku sendiri bertaubat kepada Allah ni 100 kali sehari. Nabi pun 100 kali sehari, apatah lagi kita sebagai umat dia ataupun sebagai manusia biasa. Okey, wallahu alam bisawab. Setakat itulah saja perbincangan tajuk kita pada kali ini, iblis dan syaitan yang menyesatkan ni. Kita jumpa untuk lain kali, kelas yang akan datang hari Jumaat kan. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.